lemah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999 edisi 26 Oktober 2021. Saudara, demi menyelamatkan mangsa banjir, seorang anggota bomba terkorban. Akibat air deras, mangsa dilaporkan lemas ketika cuba menghulurkan bantuan kepada penduduk yang terperangkap di kampung Sungai Putat, Melaka. Laporan wartawan Syahirah Azhar dalam tragedi 999 minggu ini. 20 Oktober 2021. Hujan lebat berterusan lebih 4 jam di Melaka telah mengakibatkan banjir kilat di beberapa kawasan, terutamanya di daerah Jasin, Melaka Tengah dan Alu Gajah. Hujan yang bermula pada jam 1 petang itu turut menyebabkan beberapa laluan terpaksa ditutup susulan berlakunya takungan air di kawasan terbabit. Kampung Sungai Putat antara kawasan yang turut dilanda banjir. Sepasukan anggota dan pegawai bomba telah diarahkan untuk memberi bantuan keselamatan kepada mangsa banjir yang terperangkap di dalam rumah. Ketika misi menyelamatkan mangsa dijalankan, seorang pegawai bomba kanan, Muhammad Diace Jusoh, dilaporkan telah hilang kawalan akibat deras air sungai yang terlalu laju sehingga menyebabkan dirinya lemas. Dalam kejadian Rabu lalu, seorang anggota bomba dilaporkan lemas ketika cuba untuk menyelamatkan mangsa banjir. Dan saya difahamkan anggota bomba itu tersangkut di dalam deras air banjir sebelum diselamatkan oleh beberapa anggota bomba dan turut dibantu oleh orang awam. Saksi kejadian Jamariah Muhammad Amin turut menzahirkan rasa sedih terhadap kejadian yang menimpa pegawai bomba berkenaan. Makcik dah keluar. Makcik dah keluar kat jalan. Makcik dah keluar kat jalan. Makcik panah lah. Kesian makcik kata. Dia dah terlangkuk. Macam dia baju tu dah tergapung kan. Itu air deras lah. Air deras. Air kuat. Memang tak boleh. Seorang lagi penduduk kampung, Abdul Alil Arba, yang turut berada di lokasi kejadian memaklumkan dirinya tidak mampu untuk menghulurkan bantuan ketika itu. Ekoran aliran air terlalu deras. Kita terima kasihlah pada anggota-anggota yang sanggup menyelamatkan ahli-ahli keluarga kita kan, walaupun dengan tak ada seberapa yang kelengkapan kan. Jadi kita benda ni pun tak dijangka kan, dengan arus kuat apa semua. Kalau ikutkan paling dahsyat kali yang ketiga ni lah, paling dahsyat sekali kan, air terlampau naik tinggi ya, itu ya. Menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka, penolong Pesuruhjaya Bomba Abu Bakar Katain, pegawainya itu telah berjaya mengeluarkan 2 orang mangsa banjir daripada terperangkap di dalam rumah. Dia kemudian dilaporkan bertindak untuk menyelamatkan saki-baki mangsa yang lain. Namun, deras air yang semakin laju membuatkan dia hilang kawalan dan dibawa arus. Bangsa telah pun diselamatkan oleh pegawai bomba dan juga orang awam. Terima kasih kepada orang yang telah pun membantu jabatan, dan kita telah pun mengambil tindakan memberi bantuan pernafasan di tempat kejadian oleh pegawai-pegawai pasukan kecemasan bomba lah, dan terus dibawa ke hospital untuk menerima rawatan lanjut di hospital Melaka. Muhammad Diace Jusoh yang telah bertugas sebagai anggota bomba selama 22 tahun itu dilaporkan meninggal dunia pada jam 3.11 pagi di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Melaka. Jenazah Muhammad Dia dikebumikan di tanah perkuburan Masjid An-Nur Kerubung, Melaka pada jam 10 pagi. Balu kepada Allahyarham Muhammad Dia, Noraidah Cih Noh, menyifatkan suaminya seorang yang sentiasa berpawatakan ceria dan cintakan pekerjaannya.
Nuraida tidak menyangka 21 Oktober lalu merupakan hari terakhir dia melihat suaminya pergi bekerja. Ini dia seorang yang macam dengan kawan, dengan dia jelas keliling ni, dia jenis peramah, suka menolong orang. Itulah yang sikap pribadi dia yang akak boleh cerita, dia seorang suka tolong orang. Namun, ibu kepada 4 orang anak ini redha atas pemergian suami tercinta. Baginya, Allahyarham Muhammadiyah telah melakukan yang terbaik bagi membantu mangsa banjir yang lain. Besar tu dia fahamlah. Kata arwah dah tak ada, dah tinggalkan kita buat sama-samanya kan. Alhamdulillah boleh terima lah semuanya, dia fahamlah. Dah memang terasa sangatlah kehilangan dia tu. Itulah akak boleh cakap tu je lah. Seluruh warga kerja JBPM Negeri Melaka turut menzahirkan rasa sedih atas kehilangan seorang pegawai bomba yang berdedikasi. Kami, bukan setakat saya, kami daripada warga bomba Malaysia amnya dan warga bomba Negeri Melaka khususnya amat rasa kehilangan sebab pegawai yang terlibat ini merupakan seorang pegawai yang sangat committed, sangat berdedikasi dan beliau merupakan salah seorang pegawai penyelam kita yang mahir yang telah mendapat dipanggil pengiktirafan kompeten itu sejak 2006 lagi. So beliau merupakan salah seorang pegawai penyelam yang berkemahiran tinggi. Walau bagaimanapun semangat yang ditunjukkan kepada kami bagi membantu masyarakat menjadi teladan dan panduan kepada kami lah dalam masa akan datang. Laporan Syairah Azhar 999. Kejam dan melampaui batasan. Seorang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Butterworth baru-baru ini atas pertuduhan merompak dan melakukan seks luar tabi'i sebelum merogol mangsa. Ikuti perinciannya dalam rangkuman Kerja dan Jenayah Seminggu 999. Seorang lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Butterworth terhadap 4 pertuduhan iaitu seks luar tabi'i, rogol dan samun terhadap seorang wanita warga asing. Tertuduh berusia 25 tahun meminta dibicarakan selepas membuat pengakuan tersebut di hadapan Hakim Nur Aini Yusof. Pada tuduhan pertama, dia didakwa melakukan seks luar tabi'i di sebuah rumah 12 Oktober lalu. Dia juga menyamun mangsa sebanyak RM200 sebelum merogol mangsa sambil mengacukan pisau. Hakim membenarkan tertuduh diikat jamin RM50,000. Sebutan semula kes dijadualkan 29 November. Seorang lelaki maut dipercayai ditetak oleh rakan serumah dalam satu pergaduhan di kampung Telaga Air, Butterworth. Pergaduhan dikatakan berpunca daripada kehilangan telefon bimbit milik seorang daripada mereka. Menurut siasatan awal, mendapati mangsa ditetak dan dipukul di tempat lain sebelum dibawa ke lokasi ditemui kira-kira jam 8 malam Ahad lalu. Menurut pihak polis, mangsa mempunyai 15 rekod jenayah lampau dan 9 daripadanya membabitkan kes narkotik. Mangsa yang berasal dari Sungai Petani Kedah itu ditemui penduduk tempatan dalam keadaan tidak sedarkan diri dan dilaporkan meninggal dunia di Jabatan Kecemasan Hospital Seberang Jaya. Taktik seorang penganggur menyewa 2 residensi mewah di Kajang Selangor sebagai stor penyimpanan dadah akhirnya terbongkar selepas suspek ditahan pada Selasa lalu. Pihak polis turut merampas dadah jenis metamfetamin dan heroin yang dianggarkan berjumlah RM1.17 juta. Suspek berusia 31 tahun itu ditahan di kawasan parkir sebuah residensi mewah jam 1.30 petang. Menurut rekod, sindiket ini menyewa residensi mewah selama 2 bulan pada kadar bayaran RM1,800 sebulan.
Polis turut menyita wang tunai lebih RM60,000 dalam serbuan terakhir di Seri Kembangan, Selangor. Hasil saringan ujian air kencing mendapati suspek positif dadah dan direman selama 7 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Itu doktor Malilah, tolong sikit. Sekarang ni baru you nak ambil tindakan. Selepas you dah beroperasi, banyak orang dah makan semua produk you. Kalau dia orang ada typhoid, pekerja you, sebab you kena pekerja asing kan. Jual di kedai mungkin nampak bersih, tetapi cara pembuatannya di kilang kotor dan jijik. Itu yang dapat digambarkan wartawan 999 Tun Hizami Hashim ketika menyertai serbuan bersama Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang ke atas sebuah kilang pembuatan tahu baru-baru ini. Aspek kebersihan diabaikan. Malah ada juga pekerja yang tidak memperoleh suntikan typhoid. Saksikan laporannya. Ni abang buat kerja tak pakai sarung tangan ke? Ada. Ada barang sarung tangan Ini ada. Kenapa tak pakai hari ni? Mau pakai? Hari tak pakai pun tadi. Ini kalau pakai ininya susah itu. Ininya. Ini habis lagi, masuk lagi. Sebab susah tak pakai lah. Ini macam tak boleh ini macam ini salah. Licin lah. Susah. So kena buka lah. Lagi. Pakai tangan tak kotor kan? Kotor. Tangan kotor lah. Foto sikit-sikit ya. Itu pengakuan seorang pekerja kilang memproses tahu yang jelas mengabaikan aspek kebersihan sekaligus gagal mematuhi peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009. Pemantauan tahap kebersihan di premis penyediaan makanan terus dipergiatkan oleh Pasukan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Jabatan Kesihatan Pulau Pinang. Lokasi kita pada hari ini kita akan buat satu serbuan di kawasan Kampung Selamat. Kita anggarkan lebih kurang dalam 30-35 km daripada pejabat kita. Kilang ni dia memang dalam kawasan kita boleh katakan perumahan kampung. Perumahan kampung itu yang sukar bagi anggota kita untuk membuat pemantauan. Tepat jam 10 pagi, kilang yang disasar ini diserbu 12 anggota penguatkuasa dan pemeriksaan lanjut di dalam premis jelas mengejutkan pihak yang terlibat. Ini you tak buang lah? Tak lah buang. You mau pakai lagi? Mau pakai lagi lo dibalik. Oh, mau pakai lagi? Oh, mana yang ni bukan yang untuk buang lah. Produk ni kata masih digunakan, dia bukan untuk dibuang. Bermakna kalau masih digunakan dia kena tinggi lah. Okey? Dia kena tinggi, dia tak nak, sebab bila kita letak direct dengan lantai ni dia masalah lah. Sebab kalau kita tengok persekitaran lantai ni pun kotor dia sleeping pun dia lincin pun, dari segi bahaya pun dia bahaya, dari segi kotor pun dia kotor. Berapa ketinggian sepatutnya tuan? Dia mesti kita up lah, kalau kata kita punya peraturan dalam 3 mm lah. Okey, TTM mana dia mesti berlapik paras ni lah. Anggaran lah, tapi sebaiknya kalau kata produk ni digunakan, dia mesti orang kata sama paras dengan kita punya pinggang lah. Sebaiknya lah saya kata. Cara pengendalian makanan yang dilakukan oleh 20 pekerja kilang ini juga diteliti oleh pihak berkuasa. Selain pada lantai kilang yang kotor, kira-kira 20 pekerja premis ini turut didapati tidak menggunakan sarung tangan ketika proses membuat dan juga membungkus makanan yang dikhawatiri boleh menyebabkan kehadiran bakteria sekaligus memberi kesan buruk kepada kesihatan pengguna. Dan ketika operasi ini dijalankan pada jam 10 pagi tadi, terdapat juga pekerja premis ini cuba meloloskan diri ke kawasan ladang kelapa sawit. Para pekerja di sini mendakwa kerap membersihkan premis. Namun, cara pencucian dilakukan ternyata tidak mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kain ini dibasuh di sini, direndam. Bila direndam, dia menggunakan air statik. Okey, air statik ini dia akan mengebak. Okey, bakteria akan berkumpul. Sepatutnya air ini dia mesti mengalir. Dia basuh, dia mengalir. Kita tak benarkan dia statik. Bila statik, kita boleh tengok air. Bermakna dia akan merebak kuman bakteria di dalam air ini. Dia sama je proses dia. Dia akan guna gilas, dia akan dia balik.
Itu yang akan menyebabkan pencemaran makanan. Keadaan di stor juga menjijikkan apabila pihak berkuasa menemukan kehadiran lilati iaitu lipas, lalat dan tikus. Kita dapati ada najis tikus lah. Okay? Najis tikus di dalam. Biasanya kehadiran tikus lilati di sini akan bermula. Dia akan bermula di sini. Bermakna bila proses di sini kita dah tak jaga dengan rapi, dia akan merebak ke tempat pemprosesan. Dari segi kita tengok penyimpanan pun ada yang benda-benda tak terpakai pun masih disimpan, dan susunan dia pun dan dari segi pencahayaannya pun kurang. Sepatutnya orang kata di sini yang perlu dititik beratkan oleh pihak pengusaha, tempat bermulanya kehadiran lilati. Selain cara pemprosesan tahu yang menjijikkan, logo halal yang dipamerkan pada pembungkus juga mencurigakan pihak berkuasa. Yang ni secara terang-terangan lah, sebab makanan tidak dibenarkan letak atas lantai lah. Ini makanan dah siap untuk dijual Ini yang dah siap untuk dijual. Okey. Sebarang makanan kita tak benarkan direct dengan lantai. Mesti pilot ataupun atas dalam bekas lah. Sebab yang ini memang terang-terangan lah di depan kita lah, dia letak di atas lantai. Jadi saya tengok ada setengah produk dia memang dapat sijil halal. Itu memang betul lah tuan? Kita akan siasat balik sama adakah produk tu halal ataupun tak. Sebab yang ni pun kita tengok memang ada sijil halal. Okey. Kita akan minta dia punya perakuan lah, sama ada halalnya sah ataupun tidak lah. Pemilik kilang ini turut disiasat kerana 10 pekerjanya didapati tidak diberikan suntikan typhoid yang boleh mengundang kehadiran bakteria Salmonella typhi sekaligus menyebabkan penyakit demam kepialu. Saya panggil itu doktor Malilah, tolong sikit. Sekarang ni baru you nak ambil tindakan. Selepas you dah beroperasi, banyak orang dah makan semua produk you. Kalau dia orang ada typhoid, pekerja you, sebab you kena pekerja asing kan. Habis seluruh Malaysia semua kena yang makan you punya produk. Saya minta maaf, saya buat sebab sekarang MCO mah dulu tu doktor minta maaf masuk cucuk. Ekoran itu, pemilik kilang ini dikenakan tindakan di bawah Seksyen 11 Akta Makanan 1983 bagi melakukan kerja-kerja pembersihan. Hari ini kita akan tutup selama 14 hari. 14 hari. Tetapi you boleh buat permohonan dalam masa lepas 3 hari. Sekiranya kita datang semula selepas permohonan tu, kita berpuas hati, kita mungkin akan beri kebenaran lah. Tetapi kalau masih tak patuh setiap yang teguran tu, kita akan lanjut terus maksimum 14 hari. Make sure sebelum you buat permohonan, semua you dah clear. Apa yang kita tegur, semua you dah buat. You clear? You faham? Kalau you koyak kita punya notis ataupun you engkar, you buka premis, kita akan charge you di mahkamah. You clear? Menurut Ketua Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Jabatan Kesihatan Pulau Pinang, Muhammad Wazir Khalid, kilang yang beroperasi selama 10 tahun ini telah 2 kali diserbu oleh pihaknya, namun masih melakukan kesalahan yang sama. 3 kompaun yang kita keluarkan di bawah PPKM dan juga yang bernilai hampir 3,500. Kita lihat persekitaran hadapan bersih, tetapi di bahagian belakang ataupun dalam kotor, itu yang memang sukar bagi orang awam. So tanggungjawab kami iaitu yang dipertanggungjawabkan cawangan penguasaan di bahagian BKKM untuk memastikan semua industri ataupun pengendali pengusaha makanan mementingkan tahap kebersihan yang maksimum. Itu yang dapat kita bantu masyarakat lah. Operasi tamat pada jam 2 petang. Laporan Tun Hizami Hashim, 999. Cakap yang betul. Balik mana? Cerita awal menipu. Balik mana? Gelagat sekumpulan lelaki sedang memunggah raga dari bot ke sebuah lori mencurigakan pihak berkuasa. Pemeriksaan lanjut mendapati kumpulan itu sedang menyelundup masuk ayam hidup dari negara jiran ke Malaysia. Namun kegiatan haram itu berjaya dipatahkan pasukan polis Marin Wilayah 3. Saksikan laporannya.
Pasukan Polis Merin Wilayah 3 memantapkan Op Benting khas bersama Batalion 7 Pasukan Gerakan AM dalam membendung isu penyeludupan di sempadan negara. Kita dah dapat maklumat ada sekumpulan penduduk difahamkan ayam hidup untuk dibawa masuk ke Malaysia. Saya akan pecahkan kumpulan serbuan kita pada 2 kumpulan, campuran daripada Batalion 7 dan Merin Wilayah 3. Serbuan jam 1 pagi di pengkalan haram burung layang-layang ini berjaya mematahkan cubaan menyeludup 6 tan ayam hidup yang dilakukan oleh 3 lelaki tempatan. Satu bapa ada berapa ekor? 10. 10 ekor. Berapa upah? Berapa upah awak ambil? Kita upah tak ambil lagi ni. Sebab kita ganti. Ya, tapi token sebut berapa upah seterik? Dia tak ada royak lagi kau mana? Tak ada royak lagi. Tak ada royak lagi. Nak bawa pergi mana ni? Bawa pergi Pasir Pekeh tu lah. Pasir Pekeh? Semilah situ lah. Kali pertama bila? Kali pertama 2-3 hari lepas. Kali pertama tu berapa? Token wih? Tu dia bagi 100 dulu ya itu hari. Lepas tu nanti ni dia kata nanti ni sebab kita pun ganti kan nanti ni dia kira. Kesemua ayam hidup ini dilaporkan diseludup masuk dari negara jiran menerusi bot sebelum dihantar ke stor-stor haram di persisiran Sungai Golok. Bot tu berapa bot ayam sebab? Bot ya 2 kali minggu. 2 terik. Buk suti lah. Tahu ke tak benda ni salah? Awak tahu ke benda salah? Tahu. Lepas tu? Awak juga? Sebab apa tu? Menurut Timbalan Komander Pasukan Polis Merin Wilayah 3, Superintendent Muhammad Razlin Abdul Manaf, pihaknya berjaya merampas 198 raga yang mengandungi 1,980 ayam hidup yang dianggarkan bernilai lebih RM53,000. Daripada perisikan yang telah dijalankan, kegiatan ini telah mula meningkat adalah disebabkan oleh permintaan ayam yang tinggi daripada negara jiran, disebabkan oleh kenaikan harga ayam tempatan di kawasan Kota Baru ini. Jadi akibat dari permintaan yang tinggi, jadi kemasukan ayam di negara jiran ini telah meningkat. Dan operasi ini akan diteruskan dari semasa ke semasa. Pasukan Polis Merin Wilayah 3 juga bekerjasama dengan Royal Thai Marine Police dan Royal Thai Border Patrol bagi membendung kegiatan jenayah rentas sempadan. Kawasan keselamatan sempadan oleh Pasukan Polis Merin Wilayah 3 bukan sahaja melibatkan kawasan perairan tetapi juga meliputi kawasan pinggir pantai, tasik dan kawasan kepulauan. Rondaan yang lebih kerap oleh aset-aset Pasukan Polis Merin akan menjamin keselamatan persekitaran perairan pantai timur semenanjung Malaysia dan semua aktiviti untuk ekonomi negara kita. Hubungan yang rapat antara Pasukan Polis Merin Wilayah 3 bersama pasukan sahabat dari negara jiran juga telah membolehkan perkongsian maklumat berkaitan aktiviti rentas sempadan dapat disalurkan lebih berkesan pada setiap masa. Rondaan bersama antara Pasukan Polis Merin Wilayah 3 dengan Royal Thai Marine Police dan Royal Thai Border Patrol telah menjadi satu platform mudah untuk pertukaran maklumat. Individu yang melakukan kegiatan penyeludupan boleh didakwa mengikut Seksyen 11-1 Akta Pemeriksaan dan Kuarantin Malaysia 2011. Mereka boleh dipenjara sehingga 6 tahun atau denda maksimum RM100,000 atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Balik ni dah. Tuan balai mana tuan? Tuan balai mana? Ini tuan. Balai mana? Tak ada tuan. Cakap yang betul. Balai mana? Citawal menipu. Balai mana? Balai Kajang. Betul? Training menembak dekat mana?
PJA. Ha? Kopau owner. Mana? Ha, kopau budak-budak diorang. Hebat. Kau menipu kau anggota. Batu mana batu? Hisap dadah. Ha? Dadah hisap tak? Dadah. Hisap ke tak? Hisap. Jangan kata aku ugut aku cakap betul-betul. Hisap tak hisap? Baru-baru ini, tular sebuah rakaman di media sosial mengenai seorang lelaki yang cuba menyamar sebagai anggota polis dalam satu perselisihan faham mengenai isu sewa rumah di Taman TTDI Grove, Kajang, Selangor. Pertengkaran itu berjaya dideraikan orang awam sebelum suspek mendakwa dirinya sebagai anggota polis gara-gara untuk melindungi diri. Namun pengakuan itu menimbulkan rasa curiga orang awam di tempat kejadian lalu menghubungi pihak polis untuk hadir ke lokasi. Pasalnya kena tengok dulu ada kad dia tak. Lepas tu nak tengok nama dia betul-betul ada kad ke. Tengok dia polis ke tak ada polis. Kita nak check dulu. Lepas tu baru kita percaya. Kalau tak jangan percaya. Saya rasa ini satu perkara yang perlu diambil serius sebab ini melibatkan keselamatan kita semua dan keselamatan keluarga kita. Jadi kita perlukan kepastian dan tindakan seperti ini adalah sangat tidak bertanggungjawablah saya rasa. Sesulan itu, Viral 999 bertemu Ketua Polis Daerah Kajang ACP Muhammad Zaid Hassan untuk mendapatkan perincian kes. Dalam masa kejadian tu salah seorang yang selisih faham tu telah mengaku sebagai anggota polis. So pengadu yang ada di situ dia rasa curiga dengan pengakuan dia sebagai anggota polis tu. Lepas tu dia telah menghubungi pihak polis lah. So kita dah hantar kereta peronda ke tempat kejadian dan semakan awal oleh anggota kereta peronda tu dapati memang palsu lah. Balai mana? Tak ada tuan. Cakap yang betul. Balai mana? Cita awal menipu. Balai mana? Balai Kajang. Betul? Training menembak dekat mana? Hasil pada siasatan lanjut tu kita dapat merampas beberapa peralatan polis lah daripada suspek ni, satu lelaki Melayu ni. Iaitu kita dapat rampas pakaian seragam, baju operasi yang tertera nama suspek pada baju operasi itu, gari, sepasang gari, kasut, boot dan juga tali pinggang. So turut dirampas masa kita buat pemeriksaan awal tu adalah kad kuasa lah. Kad kuasa untuk anggota polis yang bermakna warna kuning. Balik ni tuan balai mana tuan? Tuan balai mana? Tuan. Balai mana? Tak ada tuan. Cakap yang betul. So kes ni kita jalankan siasatan di bawah Seksyen 170 Kanun Keseksaan, iaitu menyamar sebagai penjawat awam, dan juga Seksyen 89 kurungan C Akta Polis, iaitu memiliki peralatan polis tanpa kebenaran. Menurut Ketua Polis Daerah Kajang ACP Muhammad Zaid Hassan, kes masih dalam siasatan. Sekumpulan pendatang asing tanpa izin parti yang menaiki sebuah bot penyelundup dari negara jiran berjaya diusir pasukan maritim Malaysia APMM setelah adegan kejar-mengejar selama 90 minit. Mereka dipercayai dalam perjalanan untuk mendarat di kawasan pantai Kuala Langat, Selangor. Ikuti perinciannya bersama wartawan Halim Din. Jam 12.20 tengah malam 19 Oktober. Bot ini dikesan radar sistem pengawasan laut swasla maritim Malaysia berpangkalan di Kelang sedang bergerak menuju ke perairan Morib, Selangor. Berikutan itu bot penggalang 10 yang dalam tugasan digerakkan bagi pemintasan sasaran. Namun bot ini yang disyaki membawa pendatang asing tanpa izin parti bertindak agresif memecut laju ketika diarahkan berhenti untuk pemeriksaan. Menurut Ketua Bot Penggalang 10 Lieutenant Madya Muhammad Yusaini Minhad, kejar buru berlaku selama 90 minit.
dan dalam tempoh itu, bot penyeludup terus berdegil untuk berhenti, malah terus bergerak secara agresif dan berbahaya. Akhirnya selepas 1 jam setengah itu, kami berjaya mengimpit bot tersebut dan membayangi bot hingga ke sepadan Indonesia. Dan dengan bantuan di pihak radar swasla SCC Kelang, bot itu dipantau sehingga waktu matahari terbit supaya bot itu tidak berpatah balik. Kami berlindung dan memastikan bot itu tidak kembali sehingga clear, barulah PR4 dan Pengulangan 10 kembali ke pangkalan dan sedia untuk diatur jika berkemungkinan bot tersebut berpatah balik. Bot ini akhirnya berjaya diusir kira-kira jam 4 pagi. Tindakan agresif dan berbahaya Tekong mengendalikan bot bagi meloloskan diri menyebabkan pihak berkuasa mengambil langkah mengusir keluar bot berkenaan dari perairan negara. Kita kena sedia maklum dalam keadaan waktu malam yang gelap. Apabila dia maklumkan kepada saya, dia bukan masalah dalam isu ni bukan kita terus mengusir. Kita cuba juga menangkap dia. Jadi apabila dia melencong keluar dengan keadaan laut dan gelap, kalau kita teruskan juga usaha kita untuk buat force boarding, kita perlu dalam keadaan tu pertimbangan risiko kita perlu ambil sebab kemungkinan akan berlaku pelanggaran di antara bot yang kita sedia maklum dalam bot terpati yang kita syaki mengandungi lebih kurang 40 orang dan juga dalam bot agensi kuasa sendiri pun kuasa kita ada lebih kurang dalam 10 orang. Jadi kalau berlaku kemungkinan kemalangan kita tak tahu, mungkin melibatkan tenggelam sama ada di pihak kita ataupun di pihak bot parti tersebut. Operasi ini merupakan Op Benteng Sektor 5 yang turut dibantu bot PR4 Tentera Laut Diraja Malaysia. Posisi jurumudi Laskar Kanan Maritim Fakri. Beliau adalah ketua jurutera bot yang pada ketika kejadian bertindak sebagai jurumudi. Bot ini pernah berjaya menggagalkan beberapa cubaan penyeludupan sama ada barangan ataupun manusia. Barangan seperti rokok ataupun dadah dan penyeludupan manusia iaitu membawa parti cuba masuk ke dalam negara. Dan pada hari kejadian, bot ini dengan kekuatan 6 kru berjaya mengesan dan menghalang mereka daripada menembusi perairan negara kita dan masuk ke dalam negara. Mereka dikatakan bergerak dari negara jiran dan menuju ke perairan negara untuk menghampiri pantai Murid. Ia bersama dengan kekuatan 6 anggota ketika itu yang berada di dalam bot ini. Bot Penggalang 10 merupakan antara aset maritim Malaysia yang sering terlibat dalam pelbagai operasi di perairan bagi membantras kegiatan penyeludupan dan jenayah di perairan negara. Halimdin 999. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk terus menyalurkan sebarang berita kejadian jenayah terkini menerusi email, Facebook dan Instagram rasmi 999 seperti tertera. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.